Okay, kita continue kita punya kelas. We start with umur kita Al-Fatihah. Okay, so just want to recap back. Kita dah tengok beberapa isu lah, contoh-contoh kelebihan menggunakan backpropagation neural networks. So today we will try to look at example. Dia sebenarnya gini, in term of neural network ni kita akan tengok details, tengok contoh soalan lah. Dan kita akan cuba tengok contoh apa ni, macam mana kita nak program dalam MATLAB. So project saya dah uploadkan project. Okay, project saya dah upload itu. Tengok dalam chapter 2 saya dah upload chapter 2 assignment lah. Ni simple je. So saya akan tunjuk contoh sikit lah macam mana kita nak buat program, macam mana kita nak try solve load forecasting ni depan ni ya. So basically, so kita recap balik. Ni sebenarnya kalau you belajar pasal neural network ni sekarang ni, kalau you pergi bengkel sebelum ni, diorang bila neural network, I think around 2000 to 2010 tu, neural network ni memang kalau you tengok banyak research yang apply lah. Bila apply, diorang apply kat mana-mana. Dia paling pertama sekali dia banyak apply dekat face recognition. That's why everything buat dekat image processing, face recognition, voice recognition. Sebelum-sebelum ni apa handwriting punya recognition. So sekarang ni kita dah kurang kan apa ni in terms of guna handwriting kan. Tapi banyak juga research yang orang buat nak apa ni recognition of signature lah. Itu ada research yang lama. So sekarang ni ANN ataupun nama baru dia bagi deep learning lah. So dia just new interpretation, iaitu dengan penambahan mungkin saya tak pernah go in detail, tapi just kalau you pergi mana sekarang saya rasa kalau you type dekat MATLAB sendiri pun, website MATLAB, MathWorks tu dia more on dia dah tukar apa ni everything pasal attribution neural network ni, dia tukar jadi ke deep learning tu. Okay, ni saya rasa kalau kita tengok pasal bila apply neural network je, sama ada dia nak buat clustering saya tak pernah buat, tapi biasa saya pernah buat classification ataupun prediction. Ada pattern recognition ni prediction lah. Okay, so sama je. Ni kalau tengok dalam nota semua sama je. Okay, ni Wikipedia kalau dekat MathWorks. MathWorks. So sekarang ni dia dah tukar ke deep learning. Okay, neural network. So basically banyak kalau research berkaitan apa ni neural network ni, dia more on prediction, recognition dan sebagainya lah. So kalau kita tengok kita punya nota ni, how kita nak tengok dalam neural network tu sendiri. Okay, saya rasa saya tak pergi detail lah, kita jump terus ke contoh sebab dia akan main-main dengan backpropagation ni lah.
Dia kena, kita akan apply chain rule dan juga apa ni, gradient descent ni. Okay. So basically dia dalam neural network, kita apa yang kita design input output. Balik ke dalam. Okay, so kita design input and output. So apa yang berlaku, kita design kita punya input dan output. So kita train kita punya data. So katalah kita ada 100 data. So 70% data kita training, 30% kita testing. Kita bagikan. So ni depend pada kita punya design lah. Okay, apa yang berlaku lepas tu, kita just masukkan dalam kita punya model dalam neural network. So apa yang neural network buat sebenarnya, dia cuba minimizekan error. Okay, maksudnya dia cuba minimizekan mean square error. Ini contoh mean square error lah for overall training samples, yang mana dia ialah just take average of this one TK minus YK square. So dia pakai MSE ni. Boleh pakai banyak, dia ada banyak apa ni, kita boleh pakai macam-macam. Kita boleh pakai MSE, kita boleh pakai MAPE, banyak lagi dia punya tu. So kalau ni pakai MSE, kalau tengok ni sebab MSE dia ada square lah. Yang mana TK ni kita punya target ataupun kita punya output yang kita set. YK ni ialah kita punya prediction. So bila dia predict, kalau value tu sama, so kalau ada square pun dia akan dapat kosong kan. Contoh kita target 1, dia target apa, kita target 1, apa kita daripada neural network keluar 1. So kosong, square akan dapat kosong lah. Maknanya error tu akan jadi kosong. Okay. So dia akan guna approach gradient descent. Yang mana gradient descent ni dia akan bentuk with respect to the each argument. Okay, contoh kita akan pakai banyak partial derivation. Okay, the gradient descent require the exchange in the opposite direction. Yang mana dia akan melibatkan beberapa chain rule lah. Kita akan tengok contoh nanti. Okay. And if multivariable functions, kata kita ada multivariables. So kita ada beberapa lah. So yang penting sekali, dia sebenarnya dia nak optimize value weight ni. Remember kita punya neuron, kita ada input. Contoh kita ada 3 neuron. And then kita ada hidden. Dia akan sambung semua sekali ni kan. Setiap sambungan ni ada weight dia. Kalau ni biasa J ni represent hidden. I ni input. And then output kita biasa K lah. Okay, so dia interconnected. So kalau kat sini dah mula WJI. Dia refer to J to I lah. And then kalau kat sini antara hidden ke output layer WKJ. Okay, so dia sebenarnya dia nak minimizekan error ataupun dia nak fix the value of weight ni. Supaya bila input masuk, sebab weight ni simple je. Dia, apa ni, neural network ni simple. Dia just darabkan input ni dengan weight ni. And then the summation kan semua. So yang pastinya dia akan cuba dapatkan result yang train lah. Okay, so tapi dia kena dapatkan balik feedback supaya dia tahu macam mana dia nak ni. So that's why dia guna back propagation lah. Tu nama dia back propagation. Dia akan back propagate. So dia akan pakai beberapa chain rule yang kita akan guna tengok nanti. So yang ni agak complicated lah. So kita akan tengok nanti contoh lah senang. Ya, chain rule. Yang mana sebenarnya kita nak bezakan dy dz saja. Tapi dy dz ni kita boleh pecahkan dia sebagai dy dx darat dengan dx dz. Kita belajar dekat AdMath dulu kan masa sekolah. Dia guna chain rule. So kita akan tengok in detail lah. Okay, so takpelah, ni kita akan tengok nanti. So yang ni dia agak more to equation. Better kita letak value lah. Okay, so the strength of back propagation networks. So great representation power. Okay, what applicability of back propagation learning and easy to implement and good generalization power. So yang penting dia nak generalizekan lah.
Seperti saya kata sebelum ni, kita assume dia sebagai black box. So kita tak perlu tahu pun apa yang berlaku. Cuma kalau dalam periksa, nak maknanya kita nak tahu juga konsep of attentional network. So that's why ada soalan-soalan berkaitan macam tu lah. Okay, so saya rasa saya cadangkan kita cuba tengok ni praktikal tak ni kot. Kita tengok contoh dalam dia punya soalan test lah. Boleh? Kita tengok contoh lah. Ni lama punya. Kita tengok contoh tutorial soalan boleh kan? Saya ingat buka balik. Kita buat soalan tutorial boleh. Ni tutorial boleh tak? Saya tak upload lagi tutorial ni. Sebenarnya soalan tutorial ni adalah soalan-soalan test yang lepas. Kalau you first time tengok memang soalan macam ni. Dia memerlukan masa yang panjang. Cuba kita cuba buat satu. Oh, macam susah ni. Nampak susah kan? Macam susah je ni. Tengok macam susah dah rasa ni, baru tengok ni. Tak apa, dia sebenarnya senang je. You fikir susah jadi susah lah. Kalau you fikir senang jadi senang. Okey lah, kita tengok contoh tutorial ni. Ada jawapan tak? Saya ada jawapan. Kalau tak ada jawapan, habis lah. Ya. Ada jawapan. Okey, kita cuba buat satu contoh. Buat yang ada jawapan lah, senang. Saya pun malas nak cari. Buat jawapan ada ni, nanti saya akan cek lagi. Kita tengok contoh soalan test lah. Ini test 2018-19. So soalan test lah, kita tengok. Ada start semester lepas saya malas nak buat soalan yang agak beria-ia. Sebelum tu saya buat soalan beria-ia juga. Sampai saya pun kena. Okey, kita tengok soalan yang beria-ia ni. Ya, sekejap ni saya dah conteng ni, kena delete sekejap. Kena delete sekejap. Bila dekat Word ni dia save terus. Saya pakai PowerPoint. Ni cuma tu macam saya kata lah, bila neural network punya soalan ni, kalau figure tu kompleks, dia akan makan masa banyak lah. Kalau figure tu tak kompleks, boleh juga makan masa banyak, tapi yang penting sekali you kena faham konsep dia. Kalau you faham konsep dia, insyaAllah okey. Setakat ni, subjek ni biasa AA- je. Biasanya student memang dapat A lah. Sebab saya malah nak terlalu ni sangat. Sebab ni sebenarnya subjek elektif kan. Sebab sebenarnya dia sepatutnya jadi gain knowledge for you je. Tapi oleh kerana keperluan MQA tu yang masa MQA datang dia check soalan saya, memang dia kata soalan ni standard lah. Maknanya soalan ni memang standard. Tapi oleh kerana design dia tu, soalan tu bentuk lebih kurang dengan soalan final tu, dia kata macam sama. Tapi masa saya nak defend tu, dia tak nak panggil saya pula. Saya boleh defend lah, sebenarnya soalan tak sama, nampak sama. Tapi tak sama langsung. Bentuk sama, tapi knowledge tu lain sikit. Ya, kena delete satu-satu ni. Ni semester. Saya ada hard copy, senang sikit hard copy. 18-19 semester 2. Ini ya. Depan ada. Okey, tak apa. Okey, kita tengok. Payah sangat ni. Saya copy lah, senang soalan ni. Masuk kat. Dia banyak main dengan chain rule. Apa ni? Partial derivation. Ingat kan partial derivation? Partial derivation, kalau variable tu kita nak derive terhadap X, dia hanya derive pada X je lah. Dia yang lain tu kosong. Contoh macam ni, kita nak derive terhadap weight, dia akan derive terhadap weight saja. So yang lain kosong. Okay, kita tengok ni. Tak pilih ke? Boleh.
Kita tengok sama-sama lah. Sebab yang ni saya rasa soalan antara soalan yang paling susah kot saya buat. That's why saya sepatutnya bila discuss soalan paling susah. Sebab masa ni saya tak tahu kenapa saya buat soalan susah. Saya pun bila tu alamak perlu lah juga orang nak jawab. Sebab masa tu kelas ada kelas face to face kan. Bila discuss tu kadang-kadang dia terbawa-bawa. Okey, kita tengok soalan. Soalan ni lah. Soalan ni akan lagi detail lah. Okey, soalan dia ialah biasanya dia depend pada bentuk. Okey, dan dia depend pada description ni lah. Description ni you kena faham betul lah. Yang atas ni just bagi markah free je. Okey. Okay, consider neural network model with 2 hidden layers shown in figure 1 for short-term forecasting. Dia memang apply untuk short-term forecasting, tapi dalam case ni kita tak apply sangat pun lah. Kita just tengok dalam neural network sendiri. Okay, with the following assumptions, there are 3 neuron in each layer. Ada layer I, layer J1. Okay, 3 neuron in each layer. Maknanya ada 3 neuron setiap layer ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pada 2 layer. Yang mana layer I ialah layer input. Layer J1 ni ialah hidden layer yang pertama. So you ada 2 hidden layer. Okay, J ni biasa represent hidden layer. Ingat lah, J represent hidden layer. I represent input layer. K biasanya represent output layer. Okay, so kat sini dia akan bagi layer I, layer J1, layer J2. So kalau ada 3 layer, layer J3 lah. Okay. One neuron in layer J2 and 1 output neuron. So all the weights between layer I and J1 are initialized at 0.9. So biasanya dia akan initialize setiap ni. Sebab that's why dalam apa-apa optimization ataupun apa-apa ni pun you akan buat initialization. So untuk simplicity kat sini kita dah bagi tahu lah. Dia bagi tahu dia dah initialize pada 0.9. Layer antara I dan J1. Maknanya so kita contoh kat sini senang. Merah lah senang. Okay, kita bagi besar sikit gambar ni. Okay. Okay, antara layer apa kata tadi? Antara layer I dan J1 initialize pada 0.9. Maknanya semua layer ni semua anak panah ni I dengan J1 kita punya weight, kita panggil weight J1I. Okay, maknanya dia refer pada J1 dengan I connection. Semuanya di initialize pada 0.9. Dia tidak ada unit, dia tidak ada apa-apa unit lah. So dia just 0.9. Maknanya kalau katalah you masuk 1, sini 1, 1, 0. So yang ni akan dapat 0.9 lah. So kat sini akan dapat 0.9, 0.9, 0 dan 0.9, 0. Maksudnya you sumkan kan. Itu dia punya initialize kan. Kemudian dia kata all the weights between layer J1 and J2 initialize at 0.5. So maknanya layer 2 ni J2 dengan J1 weight J2 J1 pada 0.5. So 3 ni 0.5 lah. Okay. And all weights between layer J2 and K initialize 0.75. So inilah initialize lah pada yang W K J2 0.75 weight kat sini. Boleh? Okay, and then yang kedua yang perlu ditengok itu in terms of dia punya weight. Sekarang ni kalau kita tengok dia punya neuron, kita panggil activation function. Setiap neuron ni dia ada activation function. Kalau lambang ni maknanya dia linear lah. Maknanya kalau masuk satu, keluar satu. Masuk satu, keluar satu. Okay, ini maksud dia linear. So lambang ni maksud dia linear. Cuma beza dekat S1 dan S2 pada neuron yang ini. So layer 2, J2 ni S1 dia punya activation function dia ialah kita panggil sigmoid function.
1 bagi dengan 1 over E plus ni, maknanya 1 over 1 plus E minus X. Kan? So maknanya kalau output dia ni nak S, ni output dah. So ni S1. 1 bagi 1 tambah E minus X. So X dia ni, inilah summation dia. Kita akan bagi notation dia. That's why yang penting sekali dalam neural network ni notation dia. Kita bagi nama tu penting. Okay, tak apa, kita terang satu-satu dulu supaya you boleh pick up So kita ada 3 input, saya ulang sekali lagi, kita ada 3 input, X1, X2, X0. And then kita ada satu output. Okay. Dalam kita punya sistem, kita design, ni kita lah, kita design. Saya design ada 3 neuron, input neuron, and then ada 2 layer, hidden layer, 1, 3 neuron, 1 neuron. Satu ni tiga ni ataupun 6 neuron ni linear, tapi pada layer yang kedua ni saya tak buat linear, saya buat sigmoid function. Maknanya activation dia adalah sigmoid function. And then pada output layer yang ke S2 ni, output layer ni saya bagi kompleks lagi, saya bagi yang ni melibatkan function yang ni lah, exponential. So kompleks dia dekat sini lah. Untuk S2 output dia ialah E kuasa X minus E minus X bagi E kuasa X tambah E minus X. Okay. So ni output dia. Okay. Itu dia punya notation yang pertama. Dia punya condition terhadap sistem ni. Okay, assume the notation. Okay, that's why dia minta you punya ni supaya you tak pening. Assume the notation of weight between layer follow ni lah. So kalau J1I, J2, J1 dengan WK, J2. So maknanya start daripada belakang lah. So that's why kita start dengan WJ1I yang tengah-tengah, WJ2, J1 yang sini, WK, J2 yang sini. So itu dia punya assume. And then assume the following standard notation. Ni biasa. Maknanya keluaran daripada neuron tu. So maknanya output of neuron, input neuron I, output dia nama OI. And then input dia nama J1 for input neuron J1. Okay, saya ulang. So kita ada output OI. So maknanya output OI, inilah output OI ni. Kan? So ni ialah input I. Output OI nama dia OI. And then untuk neuron J1 ni, input dia nama netJ. netJ1. Okay. And then netJ1 for input neuron J1, netJ2 for input network J2. So namanya kat situ nama dia netJ. So sini input lah, maknanya anak panah ni masuk ke neuron ni nama dia netJ1. Yang kat sini nama netJ2. Okay. And then nak masuk kat neuron K nama dia netK. Okay. And then output neuron O untuk neuron J1 nama dia OJ. OJ1. Kalau neuron 2 OJ2. Kalau OK, OK lah. So kat sini masuk dia sini ialah XI ataupun input I, net I pun boleh juga, output OI. Sini net J1, output OJ1. Sini net J2, output OJ2. Sini net K, output dia OK. Okay, boleh clear yang ni? Itulah yang berlaku untuk kita punya sistem. Ignore all momentum terms. Tak ada momentum, so kita ignore. Momentum maksudnya dia ada, bila kita buat neural network ni, kita kadang-kadang kita kena letak momentum supaya dia boleh solve fast convergence. Okay, yang itu based on based on dia punya experience lah. Okay, soalan dia. Soalan dia, write down the general equations. So ini biasa soalan ni akan keluar lah. Write down the general equation for output of this network. Maknanya you kena cari
output OK kita ni, general equation dia sampai hujung lah. Apa dia? Show the equations layer by layer. So, cara nak buat. Okay, soal itu. Okay. So, kita start dengan layer I lah. So, layer input kan. So, layer I. Layer I kita ialah OI kan. OI. Yang mana output OI kita oleh kerana dia linear, kat sini linear, dia mesti sama dengan input kita. Input kita ialah kita panggil XI. Okay, so where I equals to 1. Ini mana ni? Soalan lain. Tak apalah. Sama je. So mana I equals to 1, 2 dan 3. Betul tak? Sebab kita ada 3 input. Ini contoh. Kan ni. Ni sebenarnya. Okay. Okay, so kita dapat kita punya input layer. Output untuk layer I, output OI sama dengan XI. Okay. OI sama dengan XI sebab kita punya activation function kita ialah linear. Yang mana I kita 1, 2, 3. Kita ada 3 je input. Kemudian kita kena cari kita punya net J. Sebab dia akan masuk sini kan. So pada layer J. Okay, sebelum masuk ni kita tengok ni lah. Nak cari net J ni, OI kita akan darab setiap weight. Betul tak? Ni semua WJI, J1I, JI1 lah. Maknanya yang ni connection dengan yang ni, semua ni dia akan darab dengan OI. Kemudian setiap neuron ni dia akan tambah kan. Ni ialah neuron 1 ni, dia ialah OI1 darab dengan WJI1 ni, tambahkan yang ini juga. Tambahkan dengan ini, so dia akan dapat summation. So untuk itu kita boleh kata kita punya net J1 dia ialah summation of WJ1I darab dengan OI kita. Betul tak? Yang mana kita punya I equals to 1 hingga 3 lah. Betul. Okay, so ini ialah kita punya input net J. Sebab dia kena darab OI, darab dengan weight and then ditambahkan. So summation lah. So kita ada summation ni sekarang ni. Itu untuk layer J1. Daripada sini juga kita dapat, okay, ni kita boleh panggil equation 1 lah. Ni equation 2. Daripada sini juga kita boleh cari kita punya OJ1 lah directly. Yang mana OJ1 kita dia sama dengan net J1. Betul tak? Sebab net J1 dia ialah linear. Okay, so OJ sama dengan net J lah. Masuk apa yang masuk ni keluar benda yang sama. Sebenarnya OJ net J1. Kalau kita tengok neuron ni lah. So that's why kita dapat ini equation nombor 3. Okay, ni layer J1. Kemudian kita nak tengok kita punya layer J2. Okay, ni layer J2 ni agak kompleks sikit. Tapi tak apa, kita buat satu-satu. Layer J2. Kalau tengok sini, kita punya layer J2, dia ialah net J kan.
input dia ialah net J. So net J2 equals to, dia ialah summation I sama dengan 1 sampai 3 W J2 J1 O J1. Betul tak? Net J yang ni dia ialah O J1 darabkan dengan J, weight dia kan. Setiap line ada weight. So then dia tambahkan semua sekali. That's why dia ialah summation of OJ1 darab dengan WJ2 J1. So that's why you dapat question nombor 4. Ni untuk net J2. Okay, net J2. Kemudian ini baru kita masuk kita punya activation function yang lain sikit ni. Yang ni sigmoid kan. So untuk sigmoid, untuk output layer J2, so kita nama dia ialah OJ2. Dia ialah sama dengan 1 plus 1 bahagi 1 plus E kuasa X minus X. Maksudnya X ni ialah you punya input. Kan? So maknanya OJ2 ni ialah S1 lah. So OJ2 output dia ialah 1 bahagi 1 tambah E kuasa negatif net J2. So ni ialah equation 5. Boleh? So kita buat layer I, layer J1, layer J2. Now kita masuk layer K. Okay, ni layer K. So net K dia ialah, dia tak ada summation kan, dia ialah sebab dia darab je kan, dia ialah WK J2 darabkan dengan OJ2. Okay, so ni ialah equation yang ke-6 untuk layer K. Kemudian output dia ialah OK sama dengan E kuasa net K minus E kuasa negatif net K bahagi E kuasa net K tambah E kuasa negatif net K. Okay, boleh? So inilah equation yang ke-7. So kita dah buat kesemuanya general equation. Soalan tak? Okay, ada soalan tak? Nampak tak? Kita buat layer by layer. Okay, so layer I ni OI sama dengan XI, dia tahu. Okay, and then layer J1, input untuk layer J ni, net J1 ialah WJ1I darabkan dengan OI. Sumkan semua sekali. Okay, and then OJ1 dia ialah net J sebab net J1 sebab dia just linear saja. Kemudian kita tengok layer J2. Layer J2 net J equals to summation of WJ2 J1 OJ1. Ni lah 0.5 darabkan ni. Tetapi itu ialah net J lah. Tetapi untuk output dia kita apply activation function dia iaitu 1 bagi 1 plus E minus X. So maknanya 1 bagi 1 plus E minus net J2 lah. Kemudian untuk layer K, net K dia ialah WKJ2 darab dengan OJ2. And then OK ialah E kuasa net K minus E minus net K bagi dengan E net K plus E minus net K. So ni ialah general equation of these equations. Boleh ya? Kita proceed ya? Boleh bro, boleh. Boleh ya? Okay, so soalan seterusnya. Proceed. Soalan seterusnya, suppose the back propagation algorithm. Ni baru kita belajar. So saya skip punya cacing kerawit tadi, so kita terus masuk kat contoh supaya you boleh nampak apa yang berlaku.
Suppose the backpropagation algorithm is used to adapt the weight of neural network, okay, to make the adaptation lah pada neural weight. Derive the adaptation of the weights between layer K and J2. Nama dia WKJ2. Given the error is E half of the TK minus OK square. Okay. TK ni target, OK ni output. Output yang you predict oleh neural network. Where TK is the target signal, OK the output of neural network. You should start the following equation. Biasanya saya akan bagi hint lah. Sebab kita nak buat WKJ ni, dia ialah you baru nak cari adaptation ataupun error terhadap WKJ je tau. WKJ2 kat sini saja. Bukannya keseluruhannya. Sebab kalau keseluruhannya dia makan masa yang panjang. Kita tak sempat. Nak buat calculation memang payah. Kalau guna MATLAB dia kejap je lah. Cuma kita nak cari sekarang ni adaptation WKJ ni bila kita back propagate, apa yang berlaku dengan kita punya error dengan WKJ ni. So that's why kita kena pakai yang ini. Yang mana delta WKJ2 equals to minus ni yang kita panggil alpha ni dia macam accelerator lah. Do E over do WKJ2. Ni kita buat partial derivation error terhadap weight. Okay. Hint use ni you pernah belajar kan dulu saya rasa dekat calculus. Bila you ada satu expression X atas dengan bawah tu, UV, you kena pakai V du tolak U dV bagi V square, ingat tak? Ada. Ada belajar kan? Benda ni memang ini pakai lah. Okay, so apa yang perlu kita buat? Kita kena buat dia macam ni. Contoh ni memang biasanya memang kena buat macam ni lah. Okay, so sekarang kita ada WKJ 2. Kita kena pecahkan yang ini jadi chain rule. Okay, yang ini kita boleh abaikan dulu. So kita boleh katakan dia ialah delta WKJ2 sama dengan minus ni DE over D WKJ2. Sorry tulisan saya tak berapa cantik. Kita tukar warna kot ke biru. So yang mana yang ini kita abaikan ini dulu. So yang ini kita boleh jadikan dia sebagai chain rule yang kita belajar kat atas ni. Daripada equation atas ni, sebab tu kita nak kena buat layer by layer sebab kita nak pakai dia nanti. Yang mana dia ialah kita bezakan DE with respect to DOK. Okay. Sebab error kita tahu error kita boleh nampak OK kan. Maknanya error half TK minus OK. So dekat OK ni ada equation OK kat atas ni. Nampak tak? So kita boleh bezakan OK sebab kita nak dapatkan dia terhadap WKJ kan. Error terhadap WKJ2. So sekarang ni kita nampak nak sampai kat WKJ2 ialah pada layer yang ini. Kan? So kita kena buat chain rule lah. Yang mana kita pecahkan dia. DE over DOK. Kalau kita darabkan, sebab kita tengok OK mesti OK with respect to net K kan. So that's why you buat partial derivation DOK with respect to D net K. Tak? And then finally ialah dekat sini ada WKJ. So you boleh buat D net K over D WKJ. So D net K with respect to D WKJ. Okay. So kalau you buat chain rule ni, kalau you buat daripada sini, sebenarnya you boleh simplify kan. Sebenarnya akhirnya dia ialah DE bahagikan dengan ni kan, DE WKJ. Sebab asalnya kita nak yang ini. Yang lain-lain ni dia ialah chain rule. Ingat belajar chain rule. Sebab yang ini kalau by mathematics dia kita boleh cancel.
Betul tak? Bila kita darab dia akan jadi 1. Kan? Akhirnya dia akan dapat DE over DWKJ. So itulah yang berlaku, kita panggil dia chain rule. Okay? So you belajar dekat apa ni? You belajar dekat calculus. So kita kena buat step by step. Kita dah pecahkan kita punya DE over DWKJ 2 ni. DWKJ 2 tinggal 2. So dia ialah DE over DOK. Darab dengan DOK bagi dengan D net K. Darab dengan D net K dengan DWKJ 2. So kita kena buat satu-satu lah. So kat atas ni tadi kita ada error. So untuk equation yang ini, dia ialah kita guna equation error kan. Error sama dengan setengah TK minus OK. So bila kita buat DE over DOK, kita biasakan tak ada OK kan. Ni kalau ni dia akan dapat apa? Oh silap, ada kuasa 2. Ada kuasa 2 kan? Ada kuasa 2. So you bezakan yang luar and then you bezakan yang dalam. So bezakan yang luar. So 2 ni akan turun, betul tak? 2 akan turun, akan cancel 2 ni lah. So bila bezakan 2, macam you buat X kuasa 2, you bila bezakan dy, katakanlah Y sama dengan X kuasa 2 kan. So dy dx, you dapat 2x, betul tak? So sama juga yang ni. So DE over DOK ni terhadap OK. So 2 ni you turun bawah, so sebab 2 ada per 2, so akan cancel, yang tinggal hanya TK tolak OK. Tak boleh lagi. And then you kena bezakan yang dalam. Bezakan yang dalam, OK kita bezakan terhadap OK, dapat negatif 1. That's why dapat negatif kat luar ni. So DE over DOK dia adalah negatif TK minus OK. Okay. So ini dah solve untuk DE dengan OK. So pakai besar sikit lah. Untuk DOK dengan D net K, DOK dengan D net K, kita kena pakai ni lah. Yang mana kita punya equation OK. Saya kena tekan dia. So yang ini kita kena pakai equation OK tadi kan. OK sama dengan E minus E apa? Positif ni? E positif tengok balik equation. E positif, E negatif. Okay. Positif. So E net K tolak E minus net K bagikan dengan E net K tambah E minus net K. Kan? Ni equation dia. So untuk buat DOK with D net K, so kita kena buat macam mana? Kita kena pakai yang tadi lah. So yang ini dia ialah yang atas ni dia ialah U. Yang bawah ni dia ialah V. Kan? So kita pakai equation bagi tadi lah. So dia ialah V du minus U dV bahagi V square. Kan? Ni kompleks kat sini lah. So apa boleh dibuat? You boleh dapat V yang atas ni E net K plus E minus net K. V du. So V du bezakan yang ni lah. E net K kalau kita bezakan dapat apa?
E net K kalau kita bezakan akan dapat E net K juga kan. Cuba Google E kuasa X, kalau kita bezakan E kuasa X dapat apa? Dia akan dapat E kuasa X juga. Betul tak? Betul tak? Okey, ini ada video contoh. Kita tengok tak pula. Kalkulus 1. So E kuasa X, dia akan dapat E kuasa X juga. Betul tak? Jawapan 1 ni sebab dia masukkan X kosong. E kuasa kosong kan 1. Apa benda yang akan kuasa kosong akan dapat? 1. So that's why ni lah. So we provide the using, bila you bezakan, you ada function E kuasa X, bila you bezakan, ni F prime ni dy dx kan? Baca dulu kan? So bila you bezakan E kuasa X, dia akan dapat E kuasa X lah. Betul? Betul kan? Ni contoh lah. So that's why kita pakai, you akan dapat, bila you bezakan E kuasa net K, you akan dapat E net K juga. E net K tolak, cuma yang ini, bila you bezakan E net K, you akan dapat E minus net K. Tapi net K ni you kena bezakan sekali lagi, maknanya dia adalah negatif 1. So negatif-negatif akan dapat positif. Betul tak? So E net K lah. So minus E kuasa negatif net K ni. So dapat E minus net K ni, bila you bezakan E kuasa X, you akan dapat X balik, E kuasa X. Tapi oleh kerana inilah negatif dalam dia, you kena bezakan terhadap negatif 1, lepas negatif net K kepada negatif 1. That's why dia darab dengan negatif 1, tu dapat tambah. Okay, U dV tolak V yang ni ya. E net K tambah E minus net K. Ni V. Bukan, ni U. Silap. U dV tolak V, ni V lah. Bawah positif. V du, bezakan atas. V du, U dV, silap terbalik. V du. Saya pun dah pening lah. Okay, ni atas U, bawah V. So U dV tolak V. Ni V. Oh, tolak V du. Okay, bezakan yang atas. Oh, silap. Saya silap. Ni bezakan yang ni. Apa dapat ini? U V du tolak U dV. Tolak U negatif. Silap. Ni silap negatif ni. Okay, tak apa, kita tengok contoh. Dia kata kalau negatif X, ada tak? E beza X akan dapat EX. Ini confuse ni. Kita tengok contoh video ni, saya pun tak ingat. Here's the formula that you need to know. The derivative of e to the u, where u is some function, is going to be the same thing, e to the u, but times the derivative of u. So the derivative of e to the x is going to be e to the x times the derivative of x, which is 1. Okay, so it's simply e to the x. So based on that example, go ahead and find the derivative of these expressions. E to the 5x plus 3 and e to the x squared. Go ahead and try these two examples. Itulah, saya silap yang ni. Ini contohnya silap. So, saya tersilap. Ni ialah V du yang atas ni. So, negatif tolak, betul lah, negatif apa positif? Tolak
U, oh U ni U, U dV, ni U negatif, silap. Okay. E net K tolak E minus net K, U dV, bezakan yang atas ni. So yang bezakan dia, yang akan dapat E, beza net K akan dapat maintain E net K. And then U dV. So ini akan jadi tolak lah. Sebab you bezakan E negatif net K dapat E net K juga, tapi negatif akan dapat negatif kat sini. Okay. So you dapat ini, and then ini bawah yang atas kan, bahagikan yang bawah sekali. Bawah dia ialah so bawah dia ialah V square lah. V square. So V ialah E net K. Soalan saya punya pun tambah E negatif net K square. Boleh? So you kena kembangkan. Boleh tak kembangkan? Sebab you akan cancel banyak benda ni, tapi tak apa. Itu satu-satu. So E darab dengan ini aku dapat apa? E net K darab E net K you akan dapat E 2 net K. And then E net K darab minus ni, so E plus minus E kuasa kosong akan dapat. Yang ni akan dapat E kuasa kosong. Tambah yang ni, bila you darab, you akan dapat cancel kan, E kuasa kosong juga. And then you tambah E net K dapat E negatif 2 net K. Ni untuk yang ini, kita solve. Kemudian kita solve yang bawah ni pula. Tolak. E net K darab dengan E net K dapat E 2 net K. Yang ni bila you tolak E darab dengan E darab ini dapat E kuasa kosong. Dan yang ni pun E kuasa tolak E kuasa kosong. And then yang ni ialah tolak E kuasa 2 negatif 2 net K. Okay, ni yang atas bahagi bawah ni pecahkan lah. Tak nak pecah pun tak apa kot. Boleh ialah E net K plus E minus net K square. So yang atas ni sebab you boleh cancel. Bila negatif ni you buka, ini akan tolak yang ni akan cancel. Ni tolak-tolak akan tambah ni. E darab E dapat tambah. So dia akan jadi cancel lah. Tambah bila buka ni negatif dia tolak balik. So negatif cancel juga. Okay, so ni E tolak akan jadi positif. So E kuasa kosong ialah 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadi 4. 4 per E net K tambah E minus net K square. Boleh? Saya pun masa keluarkan soalan ni saya menyesal sebenarnya. Complicated sikit. Itu baru kita solve dekat yang ini. Kemudian kita nak solve D net K dengan WKJ pula. Guna ni ya. So D net K WKJ kita guna equation net K sama dengan WKJ2 O J2, betul tak? WKJ2 OJ2. So WKJ2 OJ2. So bila kita buat D net K
Kita bezakan terhadap WKJ. So akan jadi OJ2. Boleh? So jawapan dia ialah kita masukkan balik semua komponen-komponen ni dalam equation ni. So akhirnya kita dapat kita punya data WKJ2 ialah DE over DOK yang ni kan, negatif darab dengan ni, negatif akan jadi positif. So dapat epsilon ni lah, epsilon TK tolak OK, and then DOK D net K yang ni 4 bagi darab 4 bahagi E kuasa net K plus E minus net K square. Okay, and then yang ini ialah OJ2 darab OJ2. So ini jawapan dia. Boleh tak? Panjang. Markah sikit je. Bukan markah sikit, markah kompres lah markah dia. Boleh lah? Kelas boleh nampak ke complicated? Tak apalah, nanti bila dapat video ni you tengok balik. Okay. So ini baru back propagation untuk apa? Ini baru back propagation untuk width daripada layer K ke J2 lah. So can you imagine kalau saya nak suruh buat sampai belakang ni. So dia memang back propagate. So untuk buat hand calculation memang agak mustahil lah untuk ni. Bukan mustahil, dia evaluation gradient descent tu memang renyah. That's why dia pakai komputer je. So itu ialah untuk jawapan yang ni tadi. Cari data WKJ2. Soalan seterusnya. Dah ada jawapan kan? Tak apalah. Calculate the output OK of the neural network when the input are as follow. So you ada X 3.5 bukan 35, X 3.5, X2 1, X3 1.5. So apa yang perlu you buat, you darab setiap satu lah. Cari net J. Maknanya setiap ni input tadi apa? 3.5 1 dengan 1.5. So you buat kita punya weight pada yang initialize tadi 0.9 kan. So 0.9 darab 3.5 tambah 0.9 darab 10 tambah 0.9 darab 15. Ini untuk net J you akan dapat 5.4. Kemudian cari net J2 5.4 darab 0.5 darab 3 sebab ada 3 input kat sini. Ni 0.5 kan darab dengan net ni. So you dapat 8.1. Kemudian cari OJ. OJ ialah 1 bahagi 1 tambah E net J2. Yang mana net J2 kita ialah 8.1 negatif. So you dapat 0.9997. Kemudian cari pula dekat OK. OK ialah kita punya net K kuasa 0.9997 ni. Oh kan, sebelum tu you kena darab dulu dengan dia punya weight kan. Weight dia ialah 0.75. Kat sini tadi. Ni ialah 0.75 darab dengan 0.9997. So you dapat 0.7498. So masukkanlah 7498. Sini negatif 7498. So akhirnya you dapat value 0.635. So itu contoh untuk kita punya soalan ni. Berapa lama dah? Sejam. Boleh tak kelas? Ni contoh
back propagation simple value ni lah. Ada soalan? Kelas, ada soalan? Kalau tak ada, kita cuba tengok contoh lain. Itu contoh yang agak sukar kan. Tengok contoh sen lepas lah. Sen lepas saya bagi mudah sikit. Sudah expect soalan susah, tapi soalan sudah. Kita tengok sen lepas punya soalan. Lepas tu kita masuk contoh buat program guna MATLAB. Okay. Ini test. Okay, nak soalan final. Final dia macam mana? Saya tak ingat. Oh, ini lagi susah aja. ini lagi complicated lah. Panjang. Oi, panjang tak ni. Oi. Ini saya tak tahu kenapa saya bagi soalan ini. Ini Dia kalau menyusahkan saya juga sebenarnya. Sam ni tak ada kot kata. Okey, kita tengok soalan lepas lah. Soalan lepas senang ini. terciduk jawab test ni kata, Prof. Ini tak apalah, nanti kita discuss lah. Bila nak test nanti kita discuss soalan ni. Supaya Okay, you lah. fresh kan. Ini contoh. Saya tak bagi soalan ini. Okey, kita tengok contoh soalan selepas. Selepas saya rasa mudah lah. Saya rasa mudah. Student SEM 1 lah. Test. Answer. Test. Ini jangan lepas. Bukan dia dulu. Tu kan? Tu lah. Tu mudah. Saya dah malas dah. Susah. Tapi still sama lah. You punya kena pakai WKJ. Simple ni. Tengok kita ulang. So saya malah nak contoh kat sini, kita copy dulu masuk kat. Ini pun ada dia senang sangat. Student makan penuh, jenuh juga kalau makan penuh semua orang. Okey je. Okey, kita tengok contoh ni ya. Lepas tu kita boleh tengok contoh MATLAB, nanti kita boleh stop lah. Okey, consider neural network model in figure 1. Kita ada layer I, layer J, layer K. Ini sebenarnya lagi praktikal lah. Cuma yang ni saya biasanya macam saya kata lah, kita punya ada rule of thumb kan. Biasa dia tak semestinya betul. Tapi biasanya orang akan buat macam tu. 2n+1 contohnya kan. Sebenarnya ni ada, kalau input kita 3, kita punya hidden biasa 7. 3 kali 2 tambah 1. Maksudnya 7. And then output dia 1. Ini contoh lah. Tapi ni untuk simple, kita ambil 1 je lah. Okay, consider the network shown in figure 1 for short term of forecasting. S1 is the logic activation function. So sama lah tadi. Kita pakai ini sigmoid. So yang lain linear. Okay, assume the all weights between layer I and J WJI. And then initial value ni 0.5. Okay, so ini 0.5 lah. WJI 0.5. And then WKJ, ni WKJ 0.1. Okay, assume the learning rate. Ni learning rate lah. Epsilon ni 0.5. Ignore all momentum. Same ni lah, kalau saya nak tambah pun saya akan tambah, mungkin ada momentum lah, ada bias contoh kat sini. Mungkin lah tambah bias. Tambah bias senang, sebenarnya tambah bija tambah je. Tapi tak apa lah, tengok tu. Ignore all momentums, input is given 0, 1, 1. Okay. Assume the following standard notation. Net J ni maknanya dekat layer ni net J lah nama dia. Dekat sini net K. Ni okey kan? So net K. So you ada macam tu lah. So soalan dia, ni soalan simple. Calculate the output of OK. So kita tahu kita punya value sekarang 0, 1, 1. So ini 0 darab 0.5 akan dapat 0 lah. 1 darab 0.5 akan dapat 0.5. 1 darab 0.5 dapat 0.5. So you sumkan semua, you akan dapat 0 tambah 0.5 tambah 0.5 dapat 1. Betul tak? Sum dapat 1. So output untuk ni ialah OJ1. OJ1 ialah
1 bagi 1 tambah P kuasa negatif 1. Berapa tak? Jawapan mana jawapan dia tu? Oh, ni test. Okey, jawab apa? 1 bagi 1 plus E kena 1 ni kena guna kalkulator lah, you dapat 0.7311. Ni output untuk OJ1 and then you punya net K sama dengan 0.7311 darab dengan 0.1 kan, dia punya weight. So dia ialah 0.07311. So and then output dia linear. So OK sama dengan ni lah, net K. OK sama dengan net K sebab dia linear. So dapat 0.07311. So input awak 011, output 0.07311 dengan keadaan initial weight kita. Okay, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, sama juga. Suppose we have the weight propagation to adapt the weights. So yang ini soalan ni tak betul. Tak apalah. So dia sama lah, dia cari WKG. Cari WKG lah. Ni pun soalan lain ni. So diberi WKJ DE over D WKJ lah. Ni standard notation. So kita kena buat chain rule macam tadi lah. Kan? Okay. So apa yang perlu you buat? Kita kena pecahkan kita punya error ni. Bukan, kita punya WKJ ni. So WKJ kita dia ialah sama dengan DE over D WKJ. So yang ini kita boleh pecahkan dia jadi DE over sebab error ada OK kan. So DE over OK darab dengan dekat OK ada net K kan. So D OK bagi dengan D net K darabkan dengan dekat D net K ni ada WKJ. Nanti kita akan tengok, kita akan dirah satu-satu lah. So D net K bagi dengan D WKJ. So kita boleh, kalau you semak kan, kalau semak dia sebenarnya DE bagi dengan DWKJ kan yang asal. So yang OK ni D OK. OK boleh cancel satu, D net K. So sekarang ni apa yang perlu kita buat ialah kita kena cari satu-satu lah. So kita first kali kita kena buat yang ni. So DE with respect to D OK. Kan? So bezakan yang ini you akan dapat 2 akan turun akan jadi 1. So dia akan jadi TK minus OK. Bezakan OK akan dapat negatif 1. So ni ialah DE D OK. Kemudian D OK D net K. So since kita punya OK dengan net K ni ialah OK net K linear kan. So OK kita sama dengan net K. So D OK over D net K ialah 1 lah. Dibezakan D OK D net K 1. Betul tak? Dia sama dengan macam Y sama dengan X. So dy dx 1. Bezakan terhadap X kan. Ni bezakan terhadap ni net K 1. So dah dapat D OK D net K. And then yang kita nak cari ialah D net K D WKJ. Yang mana kita akan cari WKJ dengan ni lah. So dia ialah net K kan. Yang ni kat sini, part kat sini. Part kat sini ialah net K kita ialah output, dia ialah WKJ darabkan dengan OJ1. Betul tak? Sebab sini lah OJ1. So kalau D net K D WKJ dia ialah, bezakan yang ni, yang jawapan ni tinggal OJ1. Bukan OJ1, OJ je. Silap. Sebab ada satu je kan J. So output kita D net K over D WKJ dia ialah OJ.
Dah dapat semua sekali, kita carilah kita punya yang ini ya. So sama dengan ni negatif apa ni epsilon ni. Bila kita darab yang negatif ni akan jadi positif kan. So tinggal lah. So dia akan dapat epsilon TK minus OK. Di OK di net K tadi 1 kan? 1. Biar je lah. And then di net K WKJ OJ. So dia ialah darab dengan OJ. So inilah dia punya jawapan. Okay, so ini mudah kan? Compare dengan tadi sebab tadi ada E versus X tu dan sebagainya. So nombor 3 ni oleh kerana saya tak pernah discuss kat kelas dulu, semua salah. Tak apa, ni saya discuss kat awal supaya awak tak salah. Okay, based on the assumption given, calculate the next value of the weight between KJ. Maknanya dia suruh cari WKJ baru lah. Nak cari WKJ baru, dia ialah WKJ lama tambah dengan delta WKJ. Okay, WKJ lama ialah yang asal. WKJ lama ialah 0.1. Dia ialah 0.1. So, tambah dengan WKJ, kita akan cari yang ini ya, value ni. Dengan masukkan nilai-nilai yang tersebut. Yang mana WKJ ni delta WKJ ni WKJ ni dia ialah apa tadi? Epsilon TK minus OK darab dengan OJ. Kan? So, you kena pakai value yang you dapat tadi ya. Ya, betul ke? OJ. Ya. Net K sama dengan WKJ OJ. Okay. So, kat sini tadi kita dah kira kan, kita punya output dia ni. Kat sini tadi. Dia ialah OJ kita berapa tadi? Ni, 0.7 311 kan. So kita masukkan value. So epsilon tadi 0.5 kan. Ada value epsilon ni. And then kita punya TK kita punya target dia bagi 0.6667. 0.6667 tolak OK. OK kita output kita tadi ya. Ni yang kita kira tadi. 0.07311. 0.07311 darab dengan OJ. OJ kita yang ni OJ 0.7311. 0.7311. So you darab, you akan dapat yang ni jawapan dia. Boleh cuba check 0.21699. Maka WKJ yang kita update nilai dia ialah selepas kita buat ni WKJ new dia ialah 0.1 tambah 0.21699. So tambah akan dapat 0.31699. Okay, so inilah jawapan dia. Yang selepas semua orang salah. Boleh? Kelas? Tak apalah, nanti kita bila bila you nak exam sekali lagi, nak exam hujung sem nanti kita akan discuss lagi contoh-contoh soalan. Sebab soalan saya tak buat lagi. Test. Tak buat lagi. Soalan test pun tak buat lagi. Nak buat hujung kan? Tapi kena betting lah, KP dah minta dah. Nanti dah saya buat ni. Tak buat lagi. Kalau final pun okey kak. Ya?
Dia macam sebelum final tu okey juga lah maksudnya. Oh, tadi dia baru masuk kan. So tadi tanya dah, test saya akan buat sebelum final lah. Lepas raya tu. Lepas raya. Okey. Boleh. So saya bukan apa sebab sebelum ni kalau ada tabu KP memang dia suruh minta test buat di hujung sebab you all boleh study sekali je. So macam tu lah. So kita akan tengok nanti lagi contoh-contoh soalan yang sebelum ni lah. So, kita boleh tengok lagi contoh yang complicated. Yang selepas memang saya kata mudah lah. Kalau test, ni test kan, kalau final lebih kurang je kot. Final susah sikit lah. Patut sini kata susah. Sini kata susah. Susah ke? Tapi ni lagi senang compare dengan yang tadi tu. Compare yang 6. Ni 3 boleh tahan lagi. Ada satu tu 6. Saya pun tak ingat zaman saya rasa first sem kot. Saya buat ada 6 neuron. Memang pening tu orang. Yang ni sebenarnya mudah. Nak discuss ke ni? Ke nak discuss nanti? Ni sebenarnya mudah. Input satu kan? Simple je sebenarnya. Cuma dia ada main-main dengan weight ni. Cuma diorang tertinggal kot, ada tertinggal. So weight ni interconnected. Write the expression of this one in terms of weight and input X. From general, cari with respect to 3 je kat sini. Sama ada BKJ kan ni. Apalah yang ni kita simpan lah untuk boleh kita discuss nanti. Boleh lah. So kita cuba tengok soalan apa ni. Cuba discuss lah you punya. Dah cuba belum you punya assignment? Dah cuba tak? So saya Belum lagi bro. Belum lagi. Saya tunjuk sikit lah. Saya tunjuk sikit soalan dia and then supaya dia dapat idea lah. Sem 2. Okay, assignment kita pergi ambil data. Kita pakai ni kan, short term load forecasting, combined cycle power data. So yang ini saya dah tunjuk itu. So you pergi dekat mana? Pergi dekat UCI data. UCI theory. Okay, ada gambar ternok ni. Kemudian you type load forecasting boleh, short term load forecasting boleh. Kita ambil cycle ni lah, ambil yang ni yang senang. Combine cycle ni. Then data folder you boleh ambil ccp.zip ni. You buka. Ini data dia and then you kena refer paper dia lah. Macam mana dia buat. Cuma CCP2. So dia ada beberapa data kat sini. Kalau tengok readme ni ada 9,658 data. Combined cycle power plant over 6 years. When the power plant was set to the work with full load, feature consists of hourly average ambient temperature, pressure, humidity, exhaust and output dia power, energy power. Okay, ni paper dia. So paper dia you boleh ambil dekat IJEPS. So pergi dekat Easy Proxy. Sign direct. Paste. Ni paper dia. Okay, ni paper dia. So you boleh cuba baca macam mana dia design. Ni dia punya sistem, dia real sistem lah. Kita tengok citation ni banyak tak? 196 orang cite paper dia.
maknanya 1/5. Okay, it's quite good paper lah. So dia kata dekat sini cara dia pakai MLP, back propagation lah tu. So macam mana dia simplify dan dipakai macam mana. So ni data script, data description. So dia buat data cleaning. So, kalau you buka data ni tadi, ni PowerPoint lah, kita pakai PowerPoint. Okay, dia dah susun ada banyak ni. Saya rasa ni tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. So, you boleh cuba lah. Saya cadangkan you buat ikut tahun lah. So, sekarang ni, kalau you buat, oleh kerana ada 5 tahun kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? So, you boleh cuba buat the training 4 tahun, yang hujung ni testing. Boleh? Saya tunjuk contoh lah. Contoh. Boleh lah. You buat training 4 tahun, maknanya you kena combine data ni and then you testing setahun. Tengok result macam mana. Saya tunjuk contoh macam mana saya buat. Kalau saya buat data setahun ni saja, saya pecahkan dia kepada training dan testing. Okay, so sekarang ni kalau tengok sini data dia ada ibu ni. Ke dia dah combine? 9569. Tengok tadi dia kata apa? Kenapa ada 5 fold? 16 hingga over 6 years. For comparability with our baseline studies and to allow 5x2 for statistical tests, we provide data shuffle 5 times. Okay, dia guna. Each shuffling 2-fold CV is carried out and resulting 10 measurement. We provide data inbox. Bolehlah you cuba tengok. Saya tunjuk contoh kalau saya ada data yang ni. So depend ikut you lah nak buat macam mana. Katalah saya ambil sheet yang pertama ni. Kita ada 9569, 9568, 99. 9568 lah, atas ni dia punya ni kan. You boleh call directly. Yes, kalau 9568, katalah saya buat 70-30 lah. 9568. Berat 70%. Maknanya 6,600, 6,700 lah lebih kurang. 6,700 saya buat dia sebagai training. Okay. So sampai 6,700 tadi kan. So you boleh buat, saya tak sure macam mana dia buat. Kalau tengok contoh, ni saya tunjuk contoh saya buat lah. Saya pernah buat dulu. Kalau you buka MATLAB, saya biasa suka simpan dalam M-file. Tapi tak perlu, cuba tengok MATLAB. Saham pun. Okay, saham. Stop. Okay, ini data. Ini guna support vector machine. Ini guna neural network. Okay. Okay, ini cara saya program. Saya tak pandai menggunakan toolbox. Kalau you boleh guna toolbox, you pakailah. Mungkin lebih direct. Saya guna program. Okay, saya program satu-satu. So sekarang ni net feed forward neural network. Feed forward neural network. 15 ni ada 15 neuron. Ni contoh lah, contoh je ni data mana lah. Ni kalau run dia error ni, nampak? Saya tengah buat
Saya tengah buat kerja lain ni. Dia nak buat lah. Sebab ada result saya tak dapat lagi. Sebab dia tak kacau. Cuba lah. Error, bisa ada error ni. Tak kenal. Okay, tak apalah. Saya tunjuk contoh lah. So data tu macam mana nak buat? You cari data tadi. Saya biasa suka letak dalam instead of dalam ni. Sebenarnya you boleh panggil data daripada save data ni kan. You boleh panggil daripada read data daripada Excel. Tapi saya tak suka. Saya biasa suka contoh lah. Ni contoh saya buat sikit lah data, takut bila ni buat kacau. Saya tengah buat kerja lain macam ni. Katalah saya ambil 1000 data. Daripada 1000 data tu 700 saya training, 300 saya testing. Okay, so apa yang perlu saya buat? Saya ambil saya punya data yang ni. Sebab ini ialah input. Saya tak buat in term of saya tak buat time series lah. Saya cuba ikut cara dia. So saya ambil 700 data. Tapi you nanti kena pakai semua lah. You punya assignment buat semua. Ni 700 data. Okay, 701 lah kan sebab atas tu. So saya suka copy, saya suka masuk dalam M file. Ataupun saya terus masuk dalam sebagai input lah. Input. Saya tekan dia akan keluar itu. Okay, so inilah input saya. Kalau saya check dia punya size. Ni saya malah nak ni sebab saya tengah guna untuk buat kerja lain. So saya malah nak kacau dia punya workspace. Kalau saya type size, dia patut 700 darab dengan 4. Okay, ada 700 data kali 4. 700 row tu ialah saya punya data, 4 tu saya punya features. Features dia ialah yang tadi itulah. Ni kan. AT, VAP, RH ni boleh tengok lah. Dia ada dia punya term dalam paper tu. And then yang ini ialah output dia. Output dia sama. Sampai 701 lah kan. Okay, sampai sini. So tadi saya bagi nama input. So sekarang saya bagi nama output lah. Output data X sama dengan ni. So kalau saya buat size output so dia dah 700 kali 1. So output saya 700 kali 1. So saya align lah dua. Itu bila saya training. Kemudian saya ada input ada 4 kan. So tengok balik lah. Saya tak ingat saya punya ni. 15 ni tak silap saya ialah dia punya okay, kita cuba tengok. 15 ni ialah ni contoh yang lama. Dia ada 15 neuron lah. Kita cuba dulu lah. Saya pun tak ingat lah. Boleh tak? Jadi apa? Tak jadi apa Dia tak net. Okay, net ada.
So ni adalah neural network saya. Feed forward. Number input 1, number layer output 2, 15. Output 1. Okey. Ya, saya ingat help. Net network 1 2 maksud dia 1 input 2 layer, feed forward network. Okay, so feed forward network, only the first layer will have bias. Okay, tak apa. So ni net network 1 2. One input 4 layers. Kalau ada 4 input, okay, tak apa. Okay, kita bagi nama lah. Ini 15 sebab tak ingat lah, feed forward. Abang dah tinggal ni. Feed forward neural network, so 2 or more layer feed forward network, it can implement any infinite. So hidden size, okay, dalam kurungan dia ada 15. Saya buat 15 sebab ini contohnya ada berapa tadi. So sekarang ni kita ada 4 input, 4 kali 2, 8 campur 1, 9 lah. So kita boleh buat 9 lah. So itu rule of thumb. So kalau macam ni dia net feed forward net 9, maknanya ada 9 neuron, hidden neuron. So net train net X1 ni kita punya input tadi lah. Kita ambil input kita tadi. Kalau tak ada error lah, kita cuba lah. Saya pun dah lama tinggal ni. Dah lama tak buat. Okay, ni output data X. Input data X kan nama dia. Kita cuba lah. Jadi tak jadi, kita tengok error, kita trace lah. So ni lah input. Output kita ialah out X. Ni view net Y net X. Data X1. Tak payah kot. Ni lah net input lah. Sekejap. Buat baru lah. Kita nak katakan ya, ini namanya. So tadi kita pakai ni kan, net Y, net X1. Perform net Y1, Y net X1. Okay lah, tengok contohnya. Net feed forward kita buat 9 tadi kan. Input 4 kali 8 tambah 9. Train net, nama dia net X ni lah kita punya input. Tadi apa? Input data X. Lah output data X. View net cuba. Error sebab tak kenal output data X. Oh, setting hati tu apa? Ikut cara dia. Setting hati tadi. Okey lah. Error lagi. Different number of sample. So, okay. So sebenarnya you kena transposekan dia, tak silap saya. But neural network dia akan bekerja macam ni. Cuba lah, saya pun tak ingat lah, lama dah tinggal.
Okay, boleh. So, tapi ada error tu. Kita ada 4 input, kita ada 1 output. Yang ni apa yang berlaku dalam tu ada 9 hidden, ada 1 output. So ada error tadi, kita tengok apa benda error dia. Okay, dia tak kena X1. X1 ni tadi ni lah, input X. Y1, Y. Y, Y1. Y, Y1. So output X. Ini dia training lah, nak training, nak tengok performance, dapat cantik tak? Okay, so you run saja. Okay, tak ada error. Tunggu dia plot. Plot kat mana? Okay, so kat sini daripada dia dapat performance 17. Tak tahu okey tak 17 ni. Dia boleh plot performance. Dia akan keluar gitu. Maknanya ini in terms of mean square error dia selama 15 epoch. And then ni training state. Ni boleh letak dalam paper lah. Bila nak letak dalam paper video apa figure-figure ni. And then error histogram. And then biasanya saya akan pakai regression lah. Regression ni performance training. Sebab dalam data yang kita bagi tadi, dia dah segregate sendiri internally berapa data yang dia training, berapa data yang dia validate, berapa data yang dia test. So kat sini dapat 0.96 quite okay lah. So paling cantik sebenarnya 1 lah. Okay, tapi biasa takkan dapat 1 sebab this real data. So ini data yang saya training kan. So kat sini kalau tengok saya save nama dia ialah save network a.mat saja dia bagi nama. So kita punya value ialah network a.mat. So sekarang ni kita dah training, kita tengok tadi performance kita lebih kurang dalam berapa tadi? 17 ni saya tak sure macam mana. Tapi dia lebih kepada yang kita dapat tadi lah. So kita boleh testing data kita, apa model kita sama ada dia okey ataupun tak. Dengan cara, ini saya copy balik. Kat bawah ni. Saya takut lupa ni. Ya. Okay, data apa? Data data training untuk testing. Okay, ni data test kan. Saya bagi nama X test lah, senang sama. Ambil balik data tadi. Kan saya kata saya nak ambil 1000 data je. So saya training 700. Saya testing 300 lah. So ni data untuk 300. Daripada 700 sampai 1001 lah. Ni data testing saya. So you all kena buat semua lah. Saya buat sampai 1000 data je. Nak tunjuk contoh. Okay, sampai 1001. So ini ialah saya punya data. Saya bagi nama sama lah, senang. Apa nama? X test. So X test saya size nak confirm lah size berapa. Size 300 kali 4. Okay. And then saya punya data yang sepatutnya saya dapat berada di sebelah dia. Ini dia. Ajak. Sampai sini. So nama dia
AN Y test lah. Y test sama dengan size Y test saya sepatutnya 300 juga. Okay, ini ialah data yang sepatutnya neural network dapat. So tadi saya dah training, saya save dekat network.a.mat ni nama dia. Sekarang saya nak testing. Sebab saya kata tadi dia kena transpose, dia kena buat neural network ni dia terbalik sikit. Okay, susunan itu tak apa. So saya transposekan dia, nama dia X test 1, Y test tadi Y test 1, and then saya load balik saya punya neural network yang saya dah design tadi. Saya cuba run AN. AN ni maknanya yang dipredict oleh simulation, yang dipredict oleh network saya tadi. So SIMnet X test 1. So yang ni post regression lah. So kalau saya cuba run, so ini dapat dalam 97% accuracy. Okay, so mana result? Inilah result dia. 300 result tadi. Okay, maknanya kolom AN ni ialah yang dipredict oleh neural network. Y test ni ialah data sebenar lah, target kita. So, kita tengok sini. Ni ialah yang dipredict oleh neural network 4399. Tapi data sebenar 4381. Nampak tak? So, result dia agak jauh sikit lah. Tapi you boleh compare, ini nak compare AN dengan Y test. So kalau you plot AN dengan Y test satu So kalau you plot kacau tak figure sendiri. Ni figure satu tak apa. Figure sebab saya ada kerja lain so saya bagi nama figure ni figure lain 20 biji. So kalau saya plot AN boleh dengan Y test. Oh bukan yang ni. Untuk edit lah. So dia sebenarnya tak jadi kok. Betul ke ni? Ni saya nak plot saya punya in term of tu. Okay, cuba plot A Ya, saya nak ni EN. Okay. Head plot. Saya nak plot beberapa value. So X, Y, S. X, Y, C+, plot X, Y. Plots okay. Yang ni saya nak plot AN kalau plot Y test akan keluar ini kan ada 300 data. Kalau Y test ini plot Y test satu hingga 300 kan dapat lain lah patut sama nak keluar lagi ni dia keluar gini tergabung ni saya nak keluar dia jadi macam timeline ya. 1
Kalau plot y test saja dia close nanti. Kan? So ini. Oh, okey, saya faham. Sebagai nama lain lah. Nama lain ABC AN Y test. EN size EN 1x300 size Y test 300x1. okey, terbalik. So Y test ni yang kena. Okay, so silap. Okay, baru boleh plot ABC. Jadi kok apa jadi gini? ABC size. Boleh jadi. Kat sini nampak kalau saya letak saya punya ni, data saya ialah EN kan. EN ialah simulation result. Y test ialah actual result. Okay. Ya. So you boleh ni kalau you pakai MATLAB ni, MATLAB 2020 ni dia kacau sikit punya plot ni. Ni boleh copy. Dia boleh kan? Dia hilang. You boleh masuk dekat mana ni Word untuk you plot lah. Contoh. So you boleh this. So result agak close, that's why you dapat 97% accuracy tadi. Nampak tak? So simulation yang biru, so dia banyak yang bulat. So ni untuk 300 data lah, ni testing data. So boleh katakan dia dapat good result lah. Why good result? Sebab tengok sini pun tahu dah, sebab kat sini 97. R0.97 ni maknanya accuracy dia 97%. Dia close to 1. Kalau 1 memang 100% lah. Maknanya dia learn very well. So that's why kita boleh dapat dia punya result yang agak cantik lah. Okay, tu paper. Kalau paper dia boleh compare lah dengan paper dia. Dia dapat, saya tak sure dia buat macam mana, tapi you boleh baca, cuba buat lah. Macam ni lah. Kan lebih kurang kan? Ni 100 instance. Kita buat 300 tadi. Keluar lagi. Pening ni. Okay, ini 30. Okay, kelas nampak tak? Ini apa yang perlu buat lah. So ni actual yang merah, predicted yang hijau. So yang kita punya tadi, yang actual yang merah, yang simulation ataupun predicted yang biru. So boleh katakan result memang okey lah. Satu data dia memang dah smooth dah, dia dah kata data cleaning memang cantik lah. So tapi dia still nak dapatkan the very good result lah. That's why dia kata, tengok sini lah, dia dapat regression method juga yang ni. So saya kalau MAE tu, kalau dia lebih kurang sama dengan error tu, satu tolak error tu dia dapat accuracy je. Berapa persen accuracy. Okay, so macam tu lah. Okay, boleh lah. Jom ni. Itu saya tunjuk contoh macam mana you nak buat dia punya assignment nanti. Saya tunjuk data tadi, saya buat 1000 data je kan. So data ni ada berapa ribu dia kata, 5000 lebih. So you buat semua lah. So you kena segregate 70-30, tengok berapa persen dapat, and then 80-20
and then you boleh analyze lah. Okay, so practice how you to write lah untuk you belajar analisis dan juga writing untuk you write you punya thesis master project. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, so hari ni kita dah buat, kita dah tengok contoh soalan macam mana soalan test dan beberapa soalan exam tadi kan. So tak apa, kita akan cuba bila dah sampai waktunya nak exam nanti kita akan cuba ulang kaji balik. Kita discuss balik soalan-soalan yang dah buat ni lah. Of course yang saya keluar soalan you takkan keluar benda yang sama lah, tapi tengoklah, saya rasa mungkin lebih kurang je kot. Yang kedua, kita dah cuba tengok contoh macam mana nak untuk you solve you punya assignment. Program MATLAB ini cara saya lah. Kalau you nak pakai boleh pakai. Video ni saya akan record dah, saya akan upload nanti. Ini cara saya, sebab saya tak biasa guna MATLAB toolbox tu. Jadi kan dia keluar sendiri kan, so sebab saya dah program dah. So sebenarnya you boleh pakai je daripada sini, you type NN tool tu. Yang ni boleh input data guna Excel pun boleh sebenarnya, tapi saya tak biasa, saya tak guna. So bila you run nanti sama juga, nanti dia akan keluar macam tadi. Dia akan keluar neuron you apa macam tu lah. So kalau you nak pakai yang ni pun boleh, cara saya, ni cara saya lah, saya belajar sendiri masa tu. Tak belajar dengan orang, belajar sendiri. So ni yang saya pakai. Saya guna ni contoh lah, contoh. Ni kalau saya pakai 9, kalau you cubalah pakai berapa apa ni, saya rasa tak banyak beza pun in term of tu, tapi kita guna orang punya ni lah, rule of thumb yang orang dah kata kan, normal lah benda tu, 2n plus 1 gitu lah. And then data tu pun data direct, kita just ambil data saja daripada dia. So kita tak buat apa-apa pun, kita tak buat normalization ke apa, sebab kalau you tak buat normalization data ni, you ambil saja. Sebenarnya dalam neural network ni, internally dia dah buat dah apa ni, bila you run apa ni simulation ni, train ni, dia dah dalam train neural network ni dia dah normalize sendiri. Biasa dia guna Z-score lah. So itu kalau you nak belajar tentang normalization lah. Okay, normalization. So and then you dapat, ini just cara nak programnya. Benda yang saya nak program, saya program ni ialah benda yang you klik kalau guna toolbox dia. Itulah. Okay, so boleh cuba, dan benda ni you kena cubalah untuk you dapat sebab sekarang ni benda dia cuba simplify everything. So sekarang ni you belajar benda dalam orang kata higher level punya language. You tak deep to down punya kan. Kalau dulu you belajar micro-P, you belajar assembly language kan. Sekarang tak payah lah, sekarang you pakai C je. Ada yang tertentu you pakai, kalau pakai Arduino tu memang program semua sepah dah kat internet, you boleh ambil program apa tak pakai, you ambil, download, run. So macam tu lah. Dia cuba adapt macam tu punya konsep. So sebenarnya you tak payah deep macam saya buat ni lah. Saya memang more on program MATLAB ni lah. Yang bila GUI ke saya tak tengok, saya biasa tengok yang belakang tu. Sebab yang tu boleh faham. Saya lagi faham yang tu daripada yang klik tu. Okay, so ada dua benda yang kita belajar hari ni. So hopefully you can dapat something. Okay, ada soalan? Sebelum kita stop, 2 jam lah. Kalau tak ada kita stop, kita jumpa lagi 2 minggu lah. Dah puasa dah kot. So selamat berpuasa. Jaga diri baik-baik, jauhi COVID lah. Hopefully semua sihat sejahtera insyaAllah. Okay? Terima kasih Prof. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti video saya upload, saya share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.